Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 814. Antara paparan utama. Adakah negara kita sudah jadi anarki? Rakyat tahu ini darurat untuk kekal berkuasa. Darurat, Perikatan Nasional syok sendiri. PAS akan terus berbohong demi kuasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam satu hantaran di Facebook pada 26 Januari lalu, pendakwah bebas yang dikenali dengan nama Abid Liu meminta didoakan kerana beliau membawa misi bantuan ke Sabah. Saya bawa 1000 set makanan, 100 kursi roda, 75,000 pieces mask, 200 Samsung Tab bagi kegunaan pelajar di sana yang benar-benar memerlukan. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada MyJet Express dan Zen Aviation yang menjadi penaja penerbangan rombongannya ke Sabah. Turut dihargai oleh Abid ialah sumbangan KLIA Cargo Airport Malaysia Airlines. Pada 24 Januari pula, Abid menceritakan kisah dua orang remaja yang kehilangan ibu pada 21 Januari dan juga motosikal mereka. Kedua remaja tersebut yang berusia 17 dan 16 tahun tidak bersekolah. Abid menghadiahkan sebuah modenas baru untuk mereka dan berharap dapat membiayai pendidikan untuk remaja berkenaan. Semoga adik berjaya dalam hidup dan terus kuat tabah ya. Jumpa mak dalam syurga insya-Allah. Begitulah antara lain nukilan Abid. Nasib baik di negara kita ada insan seperti Abid Liu. Sekejap, bukankah kita ada kerajaan yang kononnya bermatlamat mahu menyelamatkan Islam, bangsa dan negara? Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang dalam tulisannya pada 1 September 2020 di Haraka Daily berkata, langkah yang diambil dalam menggerakkan perubahan politik negara yang berlaku mutakhir ini adalah menerusi hikmah daripada petunjuk Allah SWT sebagaimana dilaksanakan Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, petunjuk tersebut mengajar Nabi di mana untuk mewujudkan sebuah negara masyarakat majmuk, mestilah kepimpinan negara dalam kalangan yang paling berpengaruh dalam masyarakatnya. Kata Hadi, pendekatan itulah yang diambil dalam politik Malaysia apabila PAS dan UMNO mewujudkan muafakat nasional. Dan untuk mewujudkan negara masyarakat majmuk, tidak boleh menafikan kaum, bangsa dan agama yang ada di sini. Maka diwujudkan Perikatan Nasional, ujarnya. Hadi seolah-olah berdelusi bahawa pentadbir negara sudah mengikut acuan Nabi hanya dengan menubuhkan muafakat nasional dan Perikatan Nasional. Amanah dan tanggungjawab kerajaan itu terus diabaikan. Kerja yang sepatutnya dibuat oleh Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Pendidikan dan Jabatan Kebajikan kini diserahkan kepada Abid Liu. Ingin Jom Channel mengembalikan amaran Allah SWT melalui firman-Nya pada akhir surah Muhammad yang dipetik Hadi dalam tulisannya yang bertajuk Mencetuskan Keraguan Kerja Syaitan bertarikh 26 Januari 2021. Terjemahan ayat tersebut, dan jika kamu berpaling daripada beriman, bertakwa dan berderma, nescaya Dia, iaitu Allah, akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain dan setelah itu mereka tidak akan berkeadaan seperti kamu lagi. Surah Muhammad ayat 38. Sesungguhnya kalianlah yang golongan berpaling setelah menjadikan negara ini lemah apabila tidak ada hal tuju, lebih mengutamakan kepentingan politik daripada kebajikan rakyat. Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa yang dijenamakan semula menjadi JCOM mendapat peruntukan 81 juta ringgit tetapi hendak memberi pelitup muka percuma kepada rakyat marahan pun tidak mampu. Hadi menghina Islam dengan retoriknya tentang ini kerajaan yang berpandukan daripada petunjuk Allah SWT sebagaimana dilaksanakan Nabi Muhammad SAW. Di manakah para pemimpin Perikatan Nasional yang rata-rata kaya raya mendapat gaji dan allowance tanpa menjalankan amanah mereka dalam ayat yang Hadi petik itu? Berhentilah menunggang agama. Sekali lagi, kerajaan tebuk atap ini menjadi bahan lawak dan ditertawakan oleh netizen gara-gara tindakan yang nampak terdesak dan kurang bijak.
Sepucuk pekeliling kepada Jabatan-Jabatan Kerajaan Persekutuan dan Negeri antara lain menyebut selaras dengan proklamasi darurat yang dibuat pada 12 Januari 2021 yang lalu dan sejajar dengan hasrat kerajaan supaya setiap penjawat awam menghayati dan memberi komitmen sepenuhnya kepada langkah-langkah yang diambil dalam menangani pandemik COVID-19 ini, maka kerajaan bersetuju supaya satu frasa baharu iaitu prihatin rakyat darurat memerangi COVID-19 ditambah sebelum frasa berkhidmat untuk negara dalam semua surat rasmi kerajaan. Kelakar, di sana sini rakyat bercakap tentang kerajaan yang sudah hilang integritinya seiring dengan kehilangan majoritinya. Rakyat bukan bodoh. Rakyat tahu proklamasi darurat sebenarnya bukan dibuat untuk memerangi COVID-19 tetapi untuk selamatkan kedudukan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Tubuh Atap setelah kehilangan sokongan majoriti ahli parlimen. Sekurang-kurangnya 3 ahli parlimen UMNO dengan jelas berkata mereka tidak lagi menyokong Muhyiddin Yassin. Ahli Parlimen Machang yang juga pengurusi UMNO Kelantan, Datuk Ahmad Jazlan Yaakob, dalam satu sidang media mengumumkan tidak lagi menyokong Muhyiddin. Ini diikuti oleh Ahli Parlimen Padang Rengas, Datuk Seri Nazri Aziz yang berkata lebih ramai akan mengumumkan tidak lagi menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Sebelum itu, Ahli Parlimen Gua Musang, Tan Sri Tengku Razali bertegas bahawa undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri diadakan di Parlimen. Maknanya beliau tidak lagi menaruh kepercayaan kepada Muhyiddin. Justru apalagi jalan yang harus diambil oleh kerajaan Tebu Atap ini untuk meraih sokongan rakyat. Kini kerajaan memaksa rakyat Malaysia supaya percaya bahawa proklamasi darurat ini adalah untuk memerangi COVID-19 menerusi slogan baharu, prihatin rakyat darurat memerangi COVID-19. Kalau sungguh kerajaan prihatin mahu memerangi COVID-19, mengapa Ibit Liu yang dilihat bersungguh-sungguh membantu rakyat marahin? Apakah pembinaan 3 Dewan Orang Ramai di Paguh iaitu kawasan Parlimen Muhyiddin yang bernilai RM35.43 juta kerana prihatin rakyat demi memerangi COVID-19 juga? Nampak sangat kerajaan Tebu Atap ini tidak ada kredibiliti untuk memerintah lagi. COVID-19 tidak juga berkurangan. Harga barangan mencanak naik. Pelabur asing lari. Anak muda jadi peragut. Penyeludupan daun ketum menjadi-jadi. Rakyat tanya, Perintah Kawalan Pergerakan 2.0 tak cukupkah? Lagipun jika benar ini darurat kerana COVID-19 dan Parlimen digantung, apa guna bayar gaji menteri dan 3 duta khas? Bukannya ada perbahasan, bukannya duta khas ada kerja. Justru buatlah apapun, rakyat tahu ini bukan darurat untuk memerangi COVID-19. Ini darurat untuk mengekalkan kuasa kerajaan minoriti. 3 ahli Dewan Undangan Negeri, ADUN, telah memfailkan permohonan kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bagi menyemak deklarasi darurat yang menggantung persidangan Dewan Undangan Negeri, DUN. Datuk Seri Salahuddin Ayub, ADUN Simpan Jeram, Johor, Datuk Johari Abdul, ADUN Gurun, Kedah dan Dr. Abdul Aziz Bari, ADUN Tebing Tinggi, Perak telah memfailkan permohonan itu semalam. Menurut mereka, permohonan ini adalah bagi membolehkan klausa 11, 14 dan 15 Ordinan Darurat yang dikatakan tidak berperlembagaan disemak oleh mahkamah. Permohonan ini juga adalah bagi membolehkan kuasa-kuasa oleh Perdana Menteri dan Kabinet serta Menteri Besar, Ketua Menteri dan Exco Negeri yang dikatakan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Parlimen DUN disemak oleh mahkamah. Kami telah memfailkan satu permohonan untuk kebenaran bagi memulakan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada hari ini berkaitan nasihat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk suatu deklarasi darurat oleh Keduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang seterusnya menggantung persidangan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri bagi kesemua negeri, kata ketiga-tiga mereka dalam satu kenyataan. Dalam pada itu, Kerajaan Perikatan Nasional diingatkan agar jangan terlalu teruja dan seronok kononnya berjaya isytihar darurat tetapi gagal memahami masalah rakyat negara ini. Fikir apa kesannya kepada rakyat jelata kalau harga minyak masak keluaran tempatan pun tak mampu dikawal, jangan cakap pasal darurat, kata tokoh wartawan Datuk A. Kadir Jasin. Menurut Kadir, ketika zaman darurat keselamatan 1948 hingga 1960, kerajaan masa itu kawal pergerakan makanan takut jatuh ke tangan pengganas komunis. Pastikan yang rakyat jelata tidak keputusan makanan atas dasar kenyang perut senang hati. Itu baru darurat namanya. Tetapi kalau Kerajaan Perikatan Nasional pada abad ke-21 ini dengan senang hati mengisytiharkan darurat tetapi nak kawal harga minyak masak buatan sendiri pun tak mampu, susahlah rakyat jelata, kata beliau. Perbandingan harga minyak masak antara 2 tahun lalu dengan sekarang sedang tular di media sosial.
Kata bekas penasihat media Perdana Menteri, itu belum lagi barang-barang import seperti gula, kopi, tepung, beras, susu, daging dan macam-macam lagi dalam keadaan di mana nilai ringgit jatuh walaupun dolar Amerika dalam keadaan lemah. Ini semua kerana pelabur dalam dan luar negara mula hilang keyakinan terhadap Malaysia, kata beliau. Menurut Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Perdagangan dan Pembangunan UNCTAD, pelaburan asing terus FDI yang masuk ke negara tahun lalu jatuh 68% berbanding 2019 kepada hanya 2.5 bilion US dollar, kira-kira 10.1 bilion ringgit katanya. Sedangkan katanya rantau ASEAN jatuh 31% purata dan dunia keseluruhannya merosot 42%. Takkan kita hendak bergantung kepada supermarket Maidin untuk mengawal harga barang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dok buat apa? Takkan MGB kot. Penonton tahu tak apa itu MGB? Makan gaji buta. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Menteri Ekonomi dan Menteri Kewangan takkan dah masuk hutan tanam kunyit, kantan dan durian. Kita tahulah sesetengah mereka terlibat tanam musangking, kata beliau dalam tulisan di Facebook beliau. Beliau juga bertanya mana dia jawatan kuasa khas yang Tan Sri Muhyiddin Mohamad Yassin janji nak tubuh untuk nasihat kerajaan masa darurat ini. Takkan nak nasihat pasal tempoh darurat saja. Tolonglah cari jalan supaya industri boleh berfungsi, wabak COVID boleh diatasi, penderitaan rakyat jelata dikurangkan dan ekonomi dipulihkan. Jangan asyik bagi amaran pasal lockdown saja, kata beliau lagi. Kata beliau, sebelum kerajaan buat apa-apa mengenai lockdown, mereka sepatutnya tengok dulu situasi ekonomi, harga dan bekalan barang makanan serta pendapatan rakyat jelata. Katanya lagi, dalam keadaan ekonomi berfungsi hampir sepenuhnya pun, kerajaan gagal mengawal harga dan bekalan makanan. Bayangkan kalau ekonomi ditutup sekali lagi. Jangan terkejut kalau rakyat jelata kebuluran sampai ada yang mati. Parlimen digantung sekalipun, menteri tetap dapat gaji. Fikir nasib rakyat jelata yang makan gaji dengan swasta, kerja sendiri, pencen swasta dan yang tidak ada sebarang simpanan. Sungguh bagai dikata, bodoh tidak boleh diajar, cerdik tidak boleh ditumpang. Ingat, rakyat memerhati. Pemimpin Parti Lebai kata penubuhan Parti Amanah Negara amanah kerana pengaruh DAP. Bahkan ada lebai yang kata DAP yang menaja atau menubuhkan amanah. Lalu, para ilmuwan dan ulama menggelarkan mereka yang tidak sehaluan dengan ajaran PAS sebagai khadam DAP dan pelbagai jenama lain yang diberikan oleh ahli syurga. Ada juga yang suka meratib dengan nama pandap, kononnya gabungan PAN dan DAP. Maka meratiblah Bani Lebai sehingga lupa menyebut nama Allah. Kemarin, Presiden MIC kata punca tertubuhnya amanah kerana sikap sombong pemimpin Parti Lebai. Dia merujuk kenyataan dan tindakan Menteri Besar Kedah dalam isu tidak beri cuti peristiwa Taipusam sebelum ini. Oops, jangan lupa, MIC adalah sekutu UMNO dan UMNO pula isteri kedua parti itu selepas PPBM. Jangan lupa juga, setakat ini parti itu ada beberapa isteri antaranya ikatan yang ditinggal tergantung tanpa tali. Akhirnya, pemimpin MIC yang mendedahkan sebahagian punca tertubuhnya amanah. Kalau kami sendiri yang beritahu, mungkin orang parti itu akan membuat pelbagai dalil untuk menafikannya. Tetapi kalau geng sendiri yang keluarkan kenyataan, mungkin Bani Lebai boleh percaya. Walaupun kenyataan Presiden MIC bukan satu-satunya sebab tertubuhnya amanah, tetapi sekurang-kurangnya orang ramai tahu bahawa apa yang ditular oleh Lebai selama ini adalah satu pembohongan. Begitulah sifat kebenaran. Kebenaran memerlukan masa untuk menonjol diri, sama seperti keburukan memerlukan masa untuk dilihat kesan kerosakannya. Selepas era Fadil Nur, orang menyangka Parti Lebai akan meneruskan agenda reform Fadil. Nyata sekali ianya tidak berlaku kerana akhirnya Parti Lebai sujud di kaki UMNO yang dilawan habis-habisan oleh Fadil dan anak buahnya. UMNO yang selama ini dikafirkan, dilaknatkan, diharamkan sembelihannya, dibatalkan solat yang diimamkannya, kini dilihat seiring sejalan, tidur sebantal dan minum secawan. Parti Lebai sudah tersasar dari landasan asal perjuangannya. Apa yang dilaungkan kononnya untuk perpaduan Melayu Islam hanya slogan kosong untuk menutup kesilapan sahaja. Hakikatnya, Parti Lebai hanya aktif dalam politik untuk mendapatkan habuan. Jawatan menteri, timbalan menteri, pengerusi GLC, malah Presiden Parti Walaun kini telah bergelar Duta Khas Perdana Menteri Tebuk Atap ke Timur Tengah walaupun makan gaji buta. Yang keluar daripada mulut Pak Lebai Duta hanya perkataan setan dan pelbagai jenis binatang tak habis-habis. Tapi tidak mengapa kerana ianya keluar daripada mulut ahli syurga.
Jika benar parti lebay berjuang untuk Melayu Islam, sudah tentu parti itu tidak akan bersekongkol dengan pengkhianat dan menubuhkan kerajaan tembok atap. Seluruh dunia termasuk negara bukan Islam mengutuk sekeras-kerasnya apa yang berlaku di Malaysia. Demokrasi yang menyaksikan yang kalah memimpin, yang menang menjadi pembangkang. Namun, PAS tetap angkuh dan sombong dengan puncak kuasa ciptaannya sendiri walaupun merompak dengan memakai serban dan kopiah. Sekarang ini satu persatu Allah tunjukkan siapa dan warna sebenar kalian. Walaupun para walaun sudah dimaisahkan oleh Hadi, namun rakyat jelata mampu membuka mata melihat pemesongan ini. Bergegar muka bumi, kononnya mereka mampu mentadbir negara, namun habuk pun tak ada. Sekadar menumpang kasih orang, menumpang kekayaan perompak dan penyamun untuk hidup senang dan berkuasa. PAS hakikatnya amat memalukan Islam dan sah penunggang agama. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azli Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.